Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang berbahagia Profesor Dato' Wira Dr. Jamil Osman, Rektor College Universiti Insaniah Queen, yang berusaha Tuan Haji Wan Ahmad bin Wan Syafi'i, Pengarah Pusat Jaminan Kualiti College Universiti Insaniah, yang diraihkan wakil-wakil dari Institut Pengajian Tinggi, yaitu dari Universiti Utara Malaysia, USIM dan KIAS, yang saya hormati saudara Tuan Dr. Abdul Aziz bin Mazain, Rektor daripada KIAS, yang bahagia para timbalan rektor, barisan staf pentadbiran kanan Insaniah, dekan-dekan kuliah dan pusat pengajian, pengarah-pengarah jabatan, pusat pentadbiran, pensyarah dan keseluruhan warga staf Insaniah, dan tak lupa juga kepada para perwakilan pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dapat juga hadir bagi mewakili yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar dalam majlis yang saya rasa sangat dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri, kerana Yang Amat Berhormat adalah juga tenaga seorang pensyarah daripada universiti yang juga terkemuka di negara kita, yang sangat suka kepada khidmatan berkualiti dan juga perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada sama ada pensyarah, kepada universiti dan juga kepada pelajar-pelajar. Seperti yang diketahui umum, perjalanan pendidikan tinggi, dan saya akan membaca teks yang disediakan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja, kerana saya cakap mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Dan saya juga tidak ketinggalan menyampaikan ucapan daripada Yang Amat Berhormat, dan menyampaikan salam kepada semua para hadirin sekalian. Assalamualaikum daripada Yang Amat Datuk Seri Menteri Besar kepada tuan-tuan dan para hadirin yang berbahagia sekalian. Sebagaimana yang diketahui umum, perjalanan pendidikan tinggi di Malaysia telah melalui proses evolusi tersendiri. Di tahun 60-an, peluang belajar di universiti hanya terhad kepada golongan terpilih sahaja. Umumnya mereka yang diklasifikasikan sebagai kumpulan elit, hanya segelintir yang mampu menjejakkan kaki ke Menara Gading ataupun ke Institut Pengajian Tinggi. Di tahun-tahun 80-an pula, lebih banyak universiti tempatan dibuka, dan ini membolehkan lebih ramai anak-anak muda dapat mempertingkatkan tahap pengajian dan keilmuan mereka. Di tahun 90-an pula, beberapa universiti swasta ditubuhkan, dan kolej-kolej dinaik taraf menjadi universiti kolej, dan pada masa yang sama universiti asing membuka kampus cawangan mereka di Malaysia. Ini melebarkan lagi peluang-peluang untuk belia-belia mendapat pendidikan tinggi. Selain daripada itu, pintu dibuka untuk pelajar-pelajar asing diterima masuk ke IPT di negara ini. Ini membuka dimensi baru dalam lembaran pendidikan tinggi di Malaysia. Pelajar-pelajar asing didapati mencari pelajar-pelajar asing dapat mencari kelayakan dari Malaysia yang diiktiraf di seluruh Commonwealth. Justru Malaysia merupakan satu destinasi pengajian tinggi, pengajian dapat destinasi alternatif
kepada belia-belia asing yang mencari peluang pengajian tinggi di luar tanah air mereka. Selepas peristiwa September 11 tahun 2001, pola aliran pelajar mencari pendidikan tinggi dunia berubah. Pelajar-pelajar Islam atau dari negara Islam yang tidak dialu-alukan di Eroppa, Amerika atau di Australia serta New Zealand, terutamanya yang jauh dari kancah, terutama pelajar ini perlu mencari sebuah negara yang negara Islam atau negara penduduk agama Islam, terutamanya yang jauh dari kancah peperangan, untuk menuntut ilmu dalam keadaan yang tidak terganggu. Malaysia menjadi destinasi pilihan mereka. Dengan penambahan bilangan institusi pengajian tinggi dan penambahan pelajar dari dalam dan luar negara, Kementerian Pengajian Tinggi diwujudkan pada April tahun 2000. Berikutan, Kementerian Pengajian Tinggi melakar fasa-fasa pembangunan pengajian tinggi di negara ini dan kini berada dalam fasa kedua, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Fasa kedua ini memerlukan IPT di Malaysia menaik taraf diri mereka menjadi IPT bertaraf antarabangsa, mengukuhkan pencapaian mereka dengan penanda aras antarabangsa, menjadi institusi pendidikan tinggi yang bercorak global dan meneroka pasaran pendidikan terbuka negara-negara luar. Institusi Malaysia perlu bersaing di peringkat pasaran antarabangsa untuk menarik pelajar dari berbagai negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, meneroka pasaran global juga bererti membuka pintu kita kepada pesaing antarabangsa masuk ke dalam negara kita. Untuk bersaing dengan kita dalam pasaran kita, dengan lain perkataan, pasaran pendidikan tinggi kita telah didedahkan untuk kemasukan institusi pengajian tinggi asing untuk mereka bertapak di sini dan bersaing dengan kita. Inilah realiti fasa kedua yang kita semua perlu sedari dan tangani. Para hadirin yang berbahagia sekalian, pada awal tahun 2012 di negara kita terdapat 20 IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awal, 29 IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta, 23 College University seperti Insaniah ini, dan 6 IPT asing yang telah membuka kampus cawangan di Malaysia. Kesemuanya berjumlah 78 institusi pengajian tinggi. Ini berarti Insaniah terpaksa bersaing dengan 77 IPT yang lain untuk mendapatkan pelajar. Dari segi pasarannya, berasaskan data Februari tahun 2012, terdapat 508.300 orang pelajar sedang menuntut di IPTA dan seramai 526.650 orang penuntut belajar pula di IPTS. Unjuran pasaran bagi tahun 2015 menjangkakan seramai 564.550 pelajar akan mencari peluang pendidikan tinggi swasta di negara ini. Bersaing di pasaran terbuka seperti di Malaysia ini memerlukan perancangan strategik yang berkesan, yang perlu menjangkau luas, yang perlu menumpukan kepada usaha pemasaran yang terusun, yang menjangkau luas, bukan sahaja keseluruhan zon utara Malaysia, bukan sahaja ke seluruh negara Malaysia, bahkan ke seluruh dunia, insyaAllah. Seluruh negara OIC adalah pasaran yang menunggu inisiatif Insaniah. Negara-negara Commonwealth merupakan pasaran yang sedia mengenali negara ini.
Bahkan pasaran lebih berpotensi dari itu, seperti pasaran Eroppa, Rusia, dan Amerika perlu diterokai. Bukankah di sana terdapat berjuta-juta orang Islam? Pasaran bagi produk insania sebenarnya luas dan pelanggannya jauh lebih besar dari angka yang saya sebutkan di atas tadi. Persoalannya, bagaimanakah insania mungkin mendapatkan pelanggan yang sebegitu ramai? Kementerian Pendidikan Tinggi ada memberi resepnya yang mengandungi 5 perkara. Pertama, IPTS hendaklah menawarkan kurikulum yang memenuhi kehendak pasaran. Yang kedua, sistem dan teknologi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan terkini. Kebolehsampaian kepada khazanah informasi dan ilmu secara meluas. Pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang kreatif. Penggunaan standar atau piawaian yang tinggi, penilaian dan penarahan IPT, dengan kata lain jaminan kualiti sesuatu IPT itu. Tuan-tuan dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, kelima-lima perspektif KPP itu adalah penting. Namun yang lebih mendesak bagi insaniah hari ini pada hemat saya ialah jaminan kualitinya dan pembangunan insan. Inilah dua strategic trust atau keutamaan strategik yang perlu diperkukuhkan dan dilaksanakan dengan penuh komitmen. Hari ini kita mengambil langkah konkret untuk melancarkan budaya kualiti insaniah. Sistem kualiti insaniah bukanlah sekadar sistem kualiti yang selalu kita dengar, yang berteraskan prinsip-prinsip dan amalan terbaik pengurusan kualiti kontemporari. Insaniah mahu sistem kepada pemegang kepentingan, kepada masyarakat dan kepada umat. Saya tertarik dengan satu hadis yang Rasulullah SAW yang maksud bahawa kita perlu meningkatkan kehidupan kita, pencapaian kita hari demi hari. Dalam maksud hadis Rasulullah SAW, dia menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, hari ini hendaklah lebih baik daripada hari semalam, dan hari besok hendaklah baik daripada hari ini. Tapi bagi kita yang kehidupan kita hari ini lebih buruk daripada hari semalam, maka ia adalah orang yang celaka. Tapi bagi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, ialah orang yang terpedaya. Tapi bagi hari ini lebih baik daripada kemarin, inilah orang yang bahagia dan berjaya. Inilah konsep kualiti yang diterangkan oleh Nabi besar Rasulullah SAW kepada kita. Dan dalam pengurusan Islam itu sendiri, dalam kita melaksanakan apa juga program kita, kita jangan lupa kepada satu konsep yang diperkenalkan di Kelantan, itu itqan. Kerja bersungguh-sungguh meningkatkan cara kita bekerja, dan insya Allah kita akan dapat menambah kualiti dan mengekalkan produk kita di pasaran terbuka insya Allah. Dengan melaksanakan kualiti yang tinggi nilainya di alam ini dan tinggi nilainya di akhirat nanti, kita mahu apa yang kita titik beratkan dalam menjamin kualiti kerja kita di insaniah merupakan juga aktiviti yang dikira sebagai amalan-amalan soleh yang menjadi bekalan kita untuk hari akhirat. Jalan kehadapan bagi insaniah mencapai tahap kecemerlangan kualiti adalah dengan mengutamakan kekuatan dan keistimewaan yang ada padanya, yang mungkin tidak ada pada institusi lain, sekaligus memberi kelebihan competitive advantage kepada insaniah. Pertamanya, insaniah adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang sahamnya dimiliki oleh kerajaan negeri Kedah. Ini bermakna kerajaan negeri adalah suatu pihak yang mempunyai kepentingan dalam insaniah. Sokongan kerajaan negeri telah dapat menzahirkan banyak kemudahan dan kelengkapan, membolehkan insaniah berkembang dengan pesat sekali. Keistimewaan kedua yang ada pada insaniah ialah jaringan luarnya dengan institusi-institusi keilmuan dan kewangan luar yang berpengaruh.
Dari segi keilmuan pula, insaniah mempunyai hubungan rapat dengan beberapa institusi pendidikan tinggi utama dunia seperti Universiti Al-Azhar Mesir, Universiti Abdul Aziz Saudi dan Universiti Imam Bonjol di Indonesia. Dari segi penajaan pelajar, pengajian insaniah disokong dengan penajaan dari internet, dari Islamic Development Bank dan 17 penaja lain, iaitu penyaja lain daripada pengajian tempatan. Selain daripada kelengkapan yang serba canggih yang bakal dinikmati di Kuala Ketil nanti, insaniah mempunyai himpunan tenaga pakar yang berpengalaman dan teruji. Mereka membawa bersama mereka ilmu, kemahiran dan pengalaman yang luas. Apabila ketiga-tiga elemen ini digabungkan dengan kekuatan iman, insya Allah pencapaian di luar akan menjadi luar dugaan, dapat menjadi milik insaniah, insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian yang dirahmati Allah, pada hemat saya, faktor kritikal dalam usaha menempah kejayaan kita di insaniah ini ialah penghayatan budaya kualiti. Penghayatan ini berakar umbi kepada komitmen yang mendalam, yang bukan sahaja dilahirkan dengan ucapan, tapi juga berpengkalan di tahap keikhlasan hati. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan diri dan hati kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di peringkat fikiran, ucapan, pelaksanaan dan akhlak sendiri. Dengan lafaz kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya mengisytiharkan budaya kualiti insaniah dilancarkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.